Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sambung kes ke-6 yang ini iaitu ini adalah kes 100 kes faraid mudah. Kalian boleh tengok di Facebook saya ada pin kan. Untuk setakat 2022 ini saya ada pin untuk kes 100 kes mudah faraid di Facebook Nurul Syazwani binti Rosmawi. Okey, kita sambung untuk kes ke-6. Kes ke-6 ialah wanita meninggal dunia. Waris ialah suami, 3 orang anak lelaki, 1 orang anak perempuan. Bagaimanakah pengiraan faraid untuk waris-waris ini? Okey, pertama kita macam ni. Supaya kita mudah nampak. Okey, kita tulis waris suami, anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak lelaki ketiga serta anak perempuan 1 orang. Okey, selepas itu kita tengok untuk anak lelaki bahagian mereka berapa? Bahagian mereka 2 bahagian tulis, 2 bahagian, 2 bahagian, 2 bahagian untuk setiap anak lelaki, dan anak perempuan 1 bahagian. Selepas itu kita tambahkan terus tuan-tuan dan perempuan. 2 campur 2 campur 2, 6 campur dengan 1 jadi 7. Jadi total di sini 7. Okey, seterusnya kita teruskan perjalanan untuk pengiraan matematik untuk bahagian faraid ini. Suami dapat berapa? Suami dapat 1/4. Kenapa? Kerana adanya furuk, adanya keturunan, adanya anak, adanya zuriat ke bawah. Dan seterusnya untuk anak-anak ini akan dapat asobah. Asobah saya tulis A ya. Asobah sama dengan 3/4. Kenapa 3/4? Sebab 1 tolak dengan 1/4, maka dapat 3/4. Seterusnya kita kirakan. Boleh ke 3 ni nak dibahagikan dengan 7? Tak boleh kan? 3 ni tak boleh kan nak dibahagikan dengan 7 bahagian ni. Jadi solusinya 3 ni tak dapat nak bagi dengan 7. Jadi kita darabkan bahagian penyebut sini. 4 darab dengan 7 jadi 28. Okey, yang ni pun kita darab. 1/4 untuk suami darab dengan 7 jadi 7/28 untuk suami. Untuk anak ni, untuk anak-anak lelaki kita ambil ni 3 ni 3 darab dengan 2. 3 untuk anak lelaki, 3 darab dengan 2 per dengan 4 darab 7. Maka anak lelaki pertama dapat 6/28. Anak lelaki kedua pun sama. 3 ni 3 darab dengan bahagian dia. Untuk anak lelaki kedua ni 3 darab dengan 2 per dengan 4 darab 7. So jawapannya 6/28 juga. Untuk anak lelaki ketiga 3 darab dengan 2 sama juga. 3 darab dengan 2 per 4 darab 7. 4 darab 7 sama dengan 6/28. Betul. Seterusnya 3 untuk anak perempuan ni 3 darab dengan 1. Kenapa 1? Kenapa 1 Syazwani? Sebab anak perempuan bahagian dia 1 bahagian. Untuk anak lelaki 2 bahagian. Boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. 3 darab dengan 1 per dengan 4 darab 7 sama dengan sama dengan 3/28. Okey, ini adalah jalan kira untuk kes suami yang ditinggalkan adalah suami, 3 anak lelaki serta 1 orang anak perempuan. Yang meninggal adalah wanita. Okey? Ini adalah jalan kira. Kalau ada siapa-siapa yang nak tengok, boleh tengok dalam saya punya Facebook Nurul Syazwani Rosmawi. Nurul Syazwani Rosmawi. Okey? Kita sambung yang ke-7 pula. Okey, Assalamualaikum. Kes ke-7 pula. Kes ke-7, wanita meninggal dunia. Waris yang ditinggalkan adalah
suami, 2 anak lelaki serta 2 anak perempuan. Okey, kita tengok bagaimanakah pengiraan untuk bahagian faraid ini. Okey, seperti biasa kita garis. Kecil pula. Dia terlari sikit. Okey, macam ni. Bengek. Waris siapa? Suami, 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Suami, anak lelaki 1, anak lelaki kedua, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua. Okey, seperti biasa yang saya selalu suggestkan, saya selalu cadangkan, tulis kat tepi ni dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Anak lelaki dapat 2 bahagian. 2 bahagian untuk anak lelaki. Anak perempuan 1 bahagian. 1 bahagian. Bila kita tambah 2, 2, 4, 5, 6. Jadi tambah sama dengan 6. Okey? Okey, seterusnya kita teruskan perjalanan pengiraan matematik faraid ini. Suami dapat berapa? Suami dapat 1/4. Sebab apa? Sebab suami dapat 1/4. Sebab adanya anak keturunan furuk ini ke bawah. Okey, untuk anak-anak akan dapat asobah. Asobah 2 untuk lelaki. Asobah 2 untuk lelaki dan perempuan 1 bahagian. Kita dah tulis kat sini. 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Okey, kita tengok. 3 ni boleh ke nak bahagikan dengan 6? 3 bahagian 6 macam tak boleh. Jadi kita darabkan penyebut di bawah ini jadi 4 darab dengan 6 jadi 24. Okey? Nampak di sini? 4 darab dengan 6. 4 ni daripada mana? 4 ni daripada penyebut di bawah ni. 4 ni daripada penyebut di bawah ni. 6 ni daripada sini. Okey, 6 daripada sini, 6 daripada bahagian bawah ini. Okey, jadi untuk suami kita darabkan juga 1/4 darab dengan 6. Jadi 6/24 untuk suami. Untuk anak lelaki 3 darab dengan 2/4 darab 6. Jadi 6/24. Untuk okey, mesti ada yang tertanya. 3 ni kita ambil daripada sini. 3 daripada pengangka di atas ini, 3 letak kat sini. Dan 2 ni daripada mana? 2 ni daripada bahagian untuk anak lelaki ni. Anak lelaki dapat 2 kan? Anak lelaki 2 bahagian. Jadi kita letak kat sini. Untuk anak lelaki pertama 3 darab 2 per dengan 4 darab 6 sama dengan di atas ini. Okey, sama juga untuk anak lelaki kedua. 3 darab 2 per 4 darab 6. 6/24. Okey, untuk anak perempuan 3 ni darab dengan 1. Sebab apa 1? Sebab bahagian untuk anak perempuan 1 sahaja. 3 darab 1/4 darab 6. Jadi 3/24. 3 darab 1/4 darab 6. Jadi 3/24. Okey? Ini adalah jawapan yang kita boleh tengok. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sini kan. Dia 6, 3. Macam boleh kan? Boleh kecilkan lagi. Macam boleh bahagi lagi. Jadi saya cadangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kecilkan lagi, kita bahagikan dengan 3. Sebab 3 ni boleh bahagi dengan 3. 6 ni boleh dibahagikan dengan 3. Jadi kat sini saya cadangkan saya cadang. Kita bahagikan untuk kita kecilkan lagi pecahan ini. Jadi 24 ni, 24 di sini, 24 bahagi dengan 3. Jadi 8. Okey, kat sini kita bahagikan 6/24 bahagi dengan 3. 6/24 bahagi dengan 3. Jadi 6 bahagi 3 jadi 2/8 untuk suami. Untuk anak lelaki pertama 2/8 juga. Ini pun 2/8. Untuk anak perempuan 3 bahagi dengan 3. 3 bahagi dengan 3. 1. 24 bahagi dengan 3.
Jadi 8. 1/8. 1/8. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana Syazwani dapat ni? Syazwani macam mana dapat 2/8 ni? 2/8 saya tak faham lah. Boleh terangkan tak? InsyaAllah boleh. Okey, kita ambil contoh suami ya. Okey, suami. Saya ambil contoh untuk suami ni. Suami ni bagaimanakah saya kecilkan dari 6 ni, 6/4 jadi 2/8 ni. Okey, begini tuan-tuan dan puan-puan. Bismillah. Suami dia sebenarnya dapat 6/24 kan. 6/24. Tapi kita boleh kecilkan. Kita boleh kecil sebab kita tengok 6/24 boleh kecil lagi, 6/24 boleh kecil lagi, 6/24 boleh kecil lagi. Untuk anak perempuan ni pun boleh kecilkan lagi. Jadi apabila kita tengok, nombor yang sesuai untuk dibahagikan adalah nombor 3. Okey, maka kita bahagikan di sini dengan 3. Jadi 6 bahagi dengan, nampak tak? Okey, 6 bahagi dengan 3 per bahagi ni 24 bahagi dengan 3. Jadi di sini 6 bahagi 3 berapa? 2. Untuk 24 bahagi dengan 3 berapa? 8. Betul ke 24 bahagi 3 8 Syazwani? Betul lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tengok ni, 24 bahagi dengan 3 8 kan? Nampak tak? 8. Inilah jawapan yang terakhir. Ini jawapan yang terakhir untuk jika kes suami, anak lelaki 2 orang, anak perempuan 2 orang. Ini jika kes faraid begini. Okey? Boleh kita teruskan? Kita teruskan kes yang ke-8? Boleh? Kalau ada siapa-siapa yang kurang faham, boleh je WhatsApp ataupun boleh je call Nurul Syazwani. Kalau tak ada nombor saya rasa saya ada letak dekat YouTube, ada letak dekat Facebook saya. Boleh call, insya-Allah boleh WhatsApp saya. Okey, kita teruskan dengan kes yang ke-8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kes ke-8. Kes ke-8 merupakan wanita meninggal dunia. Waris ialah suami, 5 orang anak lelaki serta 3 orang anak perempuan. Bagaimanakah penyeraan faraid untuk waris-waris wanita ini? Pertama kita listingkan dahulu. Waris ialah suami. Ini kena kecil sikit. Anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak lelaki ketiga, anak lelaki keempat, anak lelaki kelima, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, anak perempuan ketiga. Okey. Seterusnya kita buat bahagian untuk setiap anak. Okey, kita dah tulis ni, kita tulis bahagian untuk setiap anak. Anak lelaki dapat berapa? Anak lelaki akan dapat 2 bahagian setiap seorang. 2, 2, 2, 2, 2 untuk 5 orang anak lelaki. Anak perempuan 1, 1, 1. Apabila kita tambah 10, 11, 12, 13. Jadi total di sini adalah 13. Okey, kita selesaikan suami. Apabila suami yang ditinggalkan, suami akan dapat 1/4. 1/4 disebabkan ada arwah atau ada anak arwah ataupun zuriat ataupun furuk ataupun keturunan arwah. Okey, arwah mempunyai anak keturunan furuk, keturunan ataupun furuk ke bawah, maka suami akan dapat 1/4. Okey, untuk anak-anak mereka tetap menerima bahagian asabah sebanyak 3/4, iaitu lelaki 2 bahagian, asabah untuk lelaki 2 bahagian seperti yang kita tulis ini, 2 bahagian, untuk anak perempuan 1 bahagian. Okey, 3 ni tak dapat nak dibahagikan dengan 13 ni. 3 ni tak dapat nak dibahagikan dengan 13 ni. Betul tuan-tuan dan puan-puan? Betul. 3 kalau bahagi dengan 13 ni ada perpuluhan banyak sangat. Jadi solution ataupun penyelesaiannya kita darabkan 4 ni
darab dengan 13. 4 darab dengan 13 berapa? Okey. 4 darab dengan 13. 52. Okey, 52. 52. Jadi 1/4 darab dengan 13. Jadi 13/52. Untuk anak lelaki 5 orang ini sama sahaja jalan kiranya. Anak lelaki sama sahaja, iaitu 3 ni, 3 kat atas ni, 3 di sini darab dengan 2. 3 darab dengan 2 per 4 darab 13 sama dengan 6/52. Yang untuk anak lelaki kedua pun sama. 3 darab 2 per 4 darab 13. Jadi 6/52. Untuk anak lelaki ketiga sama juga. 3 darab dengan 2 per dengan 4 darab 15. Untuk anak lelaki keempat pun sama. 3 darab 2 per 4 darab 13. 6/52. Untuk anak lelaki kelima pun sama. 3 darab 2 per 4 darab 13 per 6/52. Okey. Untuk anak perempuan ni, anak perempuan kita lain sedikit berbanding dengan anak lelaki. Kita darabkan macam ni. Untuk anak perempuan boleh tak saya guna warna hijau, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh beza sikit. Okey, 3 ni sama juga 3. 3 darab dengan 1 ni. Okey. Nampak tak 1 ni? 3 ni darab dengan 1. 1 ni kenapa? Sebab bahagian untuk anak perempuan 1. 1 bahagian. Untuk anak lelaki 2 bahagian. Jadi 3 darab dengan 1/4 darab 13. Jadi 3/52. 3 darab 1/4 darab 13. 3/52. 3 darab 1/4 darab 13. 3/52. Alah, sengit-sengit dah saya tulis. Ni besar, ni kecil. Tak apa. Tak apa. Boleh nampak kan? Okey. Jadi, solutionnya adalah suami akan dapat 13/52. Untuk anak lelaki semua, setiap seorang anak lelaki. Anak lelaki ada 5 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ni setiap seorang akan dapat 6/52. 6/52. Untuk anak perempuan 1, 2, 3. 3 orang ni akan dapat 3/52. Okey? Kita teruskan untuk kes ke-9. Okey, seterusnya adalah kes ke-9. Kes ke-9. Wanita meninggal dunia, waris ialah suami, anak lelaki 6 orang, anak perempuan 3 orang. Okey, bagaimanakah pengiraan faraid untuk ahli waris wanita ini? Okey, pertama kita listingkan waris. Ni banyak sikit, jadi saya kena tulis kecil-kecil sikit. Okey, suami, anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak lelaki ketiga, anak lelaki keempat, anak lelaki kelima, anak lelaki ke-6. Seterusnya anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, anak perempuan ketiga. Ui, boleh tahan ni, hampir penuh dah ni. Bagaimanakah pengiraan faraid ini? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan tulis dahulu bahagian untuk anak-anak ini. Kita tahu anak ini akan menerima bahagian masing-masing, walau apa cara sekalipun anak ini akan menerima faraid masing-masing dan tidak akan terhalang. Maka kita tulis awal-awal. Ini adalah cara saya. Kalau cara online mungkin lain caranya. Anak lelaki 2. Aish, tak nampak pula. 2. Okey, untuk anak perempuan 1. Anak lelaki ada 6. Jadi 12, 13, 14, 15. Kat sini boleh tulis 15. Ni kita tambah
Jadi 15. Seterusnya adalah kita selesaikan masalah ini, masalah faraid ini. Okey, suami akan dapat 1/4. Untuk ini aswabah. Aswabah jadi 3/4. Betul, 3/4. Seterusnya suami dapat 1/4, anak dapat 3/4. 3 ni boleh ke nak dibahagikan dengan 15? Tak dapat kan tuan-tuan dan puan-puan? Tak dapat. 3 tak dapat nak bahagi dengan 15. Jadi kita darabkan bahagian penyebut ni 4. 4 ni 4 darab dengan 15. Maka kita darab 4 darab 15 jadi 60. 1/4 darab dengan 15 jadi 15/60. Untuk anak lelaki, saya buat pengiraan macam ni ya. 2 darab dengan 3 per 4 darab 15 jadi 6/60. Untuk anak lelaki kedua juga sama, 2 darab 3 per, boleh tak saya buat darab dengan 60 terus? Boleh kan? Sebab apa? 60 ni daripada atas ni, 60 ni daripada atas ni. Okey? Boleh kan? Sebab saya nak jimatkan masa. 2 darab 3 per 60. 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 2 ni daripada mana? 2 ni daripada yang sini. 2 ni daripada depan ni. 2 ni daripada sini. Okey, 3 ni daripada sini. 3 ni daripada sini. Okey? Okey, seterusnya 2 darab 3. Okey dah. Cukup untuk 6 orang anak lelaki. Dan untuk anak perempuan, 1 darab 3 per 60 juga. 1 darab 3 per 60. 1 darab 3 per 60. 1 ni daripada mana? 1 ni daripada di sini, tuan-tuan dan puan-puan. 1 untuk anak perempuan 1 bahagian, 1, 1, 1. 1 darab dengan 3 ni. 1 darab dengan 3 per 60. 1 darab 3 per 60. 1/3 darab dengan 60. Okey. Maka untuk anak lelaki akan jadi 6/60. 6/60. 6/60. 6/60. 6/60. Dan untuk anak perempuan 3/60. 3/60. 3/60. Untuk setiap anak lelaki akan dapat 6/60 dan untuk setiap anak perempuan dapat 3/60. Tetapi kita boleh tengok ni macam boleh kecilkan lagi ni, boleh permudahkan lagi ni. Betul tuan-tuan dan puan-puan, boleh kecilkan lagi. Maka 60 ni kita bahagikan dengan 3. Sebab 60 bagi 3 boleh kan? Boleh? Betul, boleh. 60 bahagi dengan 3 jadi 20. Okey, di sini 15 bagi dengan 3, 15 bagi dengan 3 jadi 5/20. Untuk anak lelaki 2/20 setiap seorang. 2/20, 2/20, 2/20, 2/20, 2/20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang lelaki kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk anak perempuan 1/20. 1/20. 1/20. Ini adalah jalan kira untuk faraid wanita yang meninggalkan suami. Anak lelaki 6 orang, anak perempuan 3 orang. Okey? Ini jalan kiranya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok secara detail, secara yang lebih kemas, tuan-tuan boleh tengok dekat Facebook saya, Nurul Syazwani Rosmawi. Okey, kat situ saya ada buat slide dan saya telah asingkan satu persatu menjadi picture, menjadi gambar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di Facebook saya ada pin untuk tahun 2022 ni. Saya ada pin. Saya tak tahu in case akan datang mungkin ada kes-kes lain lagi. Doakanlah. Takat ni baru ada 100 kes faraid yang saya buat. Okey.
Okey, kita sambung kes ke-10. Kes 10 dia special sikit sebab apa? Sebelum ni jika kes yang pertama hingga yang ke-9 wanita meninggal dunia, warisnya hanya suami dengan anak-anak sahaja. Anak-anak saja. Kali ini kita ada kelainan sedikit. Kes ke-10. Kes ke-10 wanita meninggal. Warisnya siapa? Waris ialah suami. Suami memang seorang je, tak boleh suami ada 2, 3, 4. Okey, seterusnya dia ada suami, dia ada ibu. Sebelum ni tak ada ibu kan? Tapi untuk kes yang ke-10 kita tambah ibu sebagai waris utama juga. Seterusnya anak lelaki ada 2 orang. Anak perempuan dia ada seorang. Bagaimanakah faraid ini? Jika wanita yang meninggal dia ada suami, ibu, anak lelaki 2 orang, anak perempuan seorang. Okey, bagaimana? Gana kita nak buat. Saya Nurul Syazwani, saya asal orang Genong, Kuala Terengganu, Pulau Duyung. Saja nak khabar. Okey. Seterusnya kita kirakan kes ke-10. Pertama kita buat waris. Waris dia siapa? Suami. Nampak tak? Suami, ibu, anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak perempuan pertama. Anak perempuan dia ada seorang je. Jadi seperti biasa yang saya selalu cadangkan, kita tulis dahulu untuk bahagian anak-anak. Bahagian untuk anak-anak ni, anak lelaki 2 bahagian. Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Okey, bila kita tambah 2 jadi 5. Ni 2 campur 2, 4 campur 1 jadi 5. Okey, seterusnya kita selesaikan masalah ini. Masalah tak adalah masalah, insya-Allah semua masalah boleh diselesaikan. Okey, suami akan dapat 1/4. Kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Kenapa ibu dapat 1/6? Sebab arwah wanita ini mempunyai anak, mempunyai keturunan, mempunyai furuk. Jadi ibu akan dapat 1/6. Okey, ini adalah selebihnya adalah untuk asobah, untuk anak-anak. Tapi kita belum tahu jawapan dia berapa. Kita buat jalan kira dulu. Okey, di sini 4 dengan 6. Kita tengok, ni boleh besarkan lagi. Jadi ini darab dengan 3. Ini darab dengan 2. Sebab kita nak jadikan dia sebagai 12 sahaja. Kalau kita nak darabkan besar-besar sangat, nanti kita kena bahagi-bahagikan pula. Jadi kita darabkan dengan bahagian yang paling kecil lah. Okey, di sini 12. Ini 3/12. Ini 2/12. Maka apabila 3 campur dengan 2 jadi 5 kan. 12 tolak dengan 5 jadi 7. Pandai. 7. Okey, di sini 7 ni boleh ke nak bahagikan dengan 5? 5 mana? 5 ni. Maka tak boleh kan? 7 tak boleh nak bahagikan dengan 5 ni. Jadi 7 darab 7 ni tak dapat nak bahagikan dengan 5. Maka kita darabkan 12 darab dengan 5 jadi 60. 3/12 darab dengan 5 jadi 15/60. Untuk ibu 2/12 darab 15 jadi sorry bukan 15. Bukan saya, jadi 5. 2/12 darab dengan 5 jadi 10/60. Untuk anak lelaki bagaimana? Anak lelaki 2 ni darab dengan 7 ni. 2 ni 2 darab dengan 7. Okey, tuan-tuan nampak kan? 2 di sini darab dengan 7 ini. Jadi 2 darab 7 dengan 60. Saya terus ambil ya, 60. 2 darab 7
per 60. Untuk anak perempuan, 1 ya, 1 untuk anak perempuan. 1 darab dengan 7 ni. 1 darab 7 per 60. Okey, maka jawapan yang terakhir adalah 14 per 60 untuk anak lelaki. 14 per 60. Untuk anak perempuan, 7 per 60. Jadi ini adalah jawapan yang terakhir sekiranya wanita yang meninggal ini mempunyai suami, ibu, anak lelaki 2 orang, ni anak perempuan, maafkan saya. Ini kesilapan saya, anak perempuan ya. Anak perempuan seorang, maafkan saya. Bukan anak lelaki ya. Tapi di bawah ni saya tulis betul, anak perempuan seorang. Okey, ini sekiranya suami, ibu, anak lelaki 2 orang, anak perempuan seorang. Ini adalah jalan kiranya. Okey, untuk hari ini saya mendoakan semoga ia bermanfaat kepada sesiapa yang memerlukan. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Saya merupakan seorang, saya merupakan seorang konsultan, merupakan IEP di As-Salihin Trustee Berhad. Boleh saya padam ya. Kalau ada siapa-siapa yang ingin hubungi saya, boleh hubungi saya kat nombor ni. Saya Nurul Syazwani, saya tulis di sini. Nurul Syazwani. Rosmawi. Ini adalah nombor saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat pengiraan faraid ataupun nak buat penulisan wasiat, kalau katakanlah tuan-tuan dan puan-puan nak kita punya company uruskan dari A to Z untuk penulisan wasiat, boleh saya tulis ya, untuk kira-kira faraid, InsyaAllah, untuk penulisan wasiat, penulisan wasiat, penulisan prihibah ataupun katakanlah nak buat deklarasi harta sepencarian. Deklarasi, saya tulis kecil sikit. Deklarasi harta sepencarian. Ni biasanya deklarasi harta sepencarian ni sekarang ni memang tak ada masalah. Sekarang ni memang biasanya pasangan-pasangan tak ambil pot sangat, tak ambil peduli sangat. Tetapi apabila berlakunya kematian ataupun poligami ataupun berlaku penceraian, kebiasaan orang akan cari ni, kebiasaannya berlakunya 3 triggery event ini. Apabila berlakunya 3 perkara ini, kematian, poligami dengan penceraian, deklarasi harta sepencarian memang sangat-sangat diperlukan. Sebab kalau kita nak menuntut harta sepencarian di mahkamah syariah, bukan sehari saja, bukan sekelip mata saja kita boleh menuntut. Dan kalau ada waris-waris yang argue, ada waris-waris yang menentang, ada waris-waris yang tak puas hati, katakanlah waris faraid, katakanlah berlakunya kematian kan, berlaku kematian, ada waris kata, kenapa nak dapat separuh daripada harta suami kau, contoh macam tu, kenapa nak dapat separuh daripada harta suami, bukannya kau kerja pun, bukannya kau sumbangkan apa-apa pun. Jadi deklarasi harta sepencarian ini, kami di As-Salihin Trustee Berhad telah menyediakan solution sebelum berlakunya perkara-perkara ini, berlakunya 3 triggery event ini.
Jadi kalau ada siapa-siapa yang memerlukan documentation ini, boleh hubungi saya sahaja. Boleh hubungi saya di nombor ini. Saya Nurul Syazwani Rosmawi, merupakan seorang Islamic Estate Planner, iaitu perancang harta pusaka Islam saja, untuk umat Islam saja, di As-Salihin Trustee Berhad. Kalau nak jumpa di Kelana Jaya pun boleh. Kalau nak jumpa di mana-mana tempat yang tuan-tuan dan puan-puan, datuk dan datin lebih suka, lebih prefer, juga boleh. Mungkin di rumah, sebab kebanyakan saya tahu klien-klien sibuk, klien-klien tak ada masa nak pergi dekat office kita. Jadi kami juga menyediakan khidmat untuk home to home. Maksudnya kalau memerlukan khidmat untuk kita punya pegawai datang ke rumah, InsyaAllah kita boleh sediakan juga. Dan InsyaAllah kita punya documentation adalah valid, dan kita punya pengasas adalah Tun Dr. Haji Saleh Abbas, merupakan arwah merupakan hakim negara suatu masa dahulu, ketua hakim negara suatu masa dahulu. Okey, untuk hari ini saya rasa setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.